Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pelajar tingkatan 3 dapat kita bersua lagi melalui video ini. Semoga semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan dijauhkan oleh Allah dari penyakit COVID yang sedang melanda dan juga penyakit-penyakit yang lain, ya, bukan setakat COVID sahaja. Baik, pada hari ini kita nak menyambung pelajaran syariah tingkatan 3 dengan tajuk pakaian dan perhiasan, ya. Pakaian dan perhiasan. Baik, jadi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah rabbil alamin, amin rabbil alamin. Baik, jadi seterusnya untuk pelajaran kedua, iaitu pakaian dan perhiasan, ya. Jadi sebelum ni kita telah pun mempelajari tajuk berkaitan dengan pemakanan, ya, pemakanan dan minuman. Apa yang halal, apa yang haram, ya, makanan dan minuman tersebut. Okey. Jadi untuk hari ini tajuk pakaian dan perhiasan. Semoga kamu semua pada akhir pembelajaran nanti kamu dapatlah menyebut pengertian dan dalil pakaian dan perhiasan, ya. Pengertian dan dalil. Semoga dapatlah nanti menyebutnya. Kemudian menyebutkan hukum dan etika berpakaian dan perhiasan dalam Islam. Kemudian menyenaraikan fungsi pakaian dalam Islam. Okey, baik, itu 3 objektif kita untuk pelajaran pada hari ini. Baik, jadi kita tuju kepada muka surat 7, ya, e-book ataupun buku fizikal tak ada masalah. Jadi buat masa ini mungkin tak ada buku lagi, kan. Okey. Baik, kita tengok kepada pengertian dan dalil. Pengertian dan dalil pakaian dan perhiasan. Apakah yang dimaksudkan dengan pakaian? Okey, pakaian adalah sesuatu yang biasa dipakai atau digunakan. Okey, itu pengertian pakaian. Sesuatu yang biasa dipakai atau digunakan. Perhiasan pula adalah sesuatu yang digunakan untuk berhias atau menghias. Berhias atau menghias ni macam mana? Apa kegunaan dia hias-hias semua ni, kan? Hias ni bagi setengah orang dia rasa benda tu penting sebab untuk mata dia. Benda nama hiasan ni biasanya dia akan merujuk kepada mata dan pandangan mata kita. Begitulah biasanya. Ya, kita nak bercantik-cantik, nak berlawa-lawa, orang kata macam tu, ya. Jadi perhiasan ni nak mencantikkan sesuatu lah. Jadi kalau kata macam pakaian ni, kita boleh kata nak mencantikkan pakaian tu. Ya, pakaian tu nampak biasa, tapi setengah perempuan letak manik lah, letak brush lah, macam-macam lah, ya, untuk nampak cantik. Ya. Begitulah, itu maksud perhiasan, ya. Sesuatu yang digunakan untuk berhias dan menghias. Baik, apakah dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah daripada surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair. ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون. صدق الله العظيم.
Baik, apakah maksud ayat ni? Okey, maksudnya, wahai anak-anak Adam. Anak-anak Adam tu kita lah, termasuk. Maknanya anak-anak, cucu cicit semua ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian. Dalam kurungan tu bahan-bahan untuk apa? Untuk apa? Pakaian menutup aurat kamu. Allah dah turunkan ya. Dan pakaian perhiasan. Nampak? Ada dua benda kat situ. Pakaian dan juga perhiasan. Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Walibasut taqwa dzalika khair. Itu ayatnya. Baik. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Itulah daripada surah Al-A'raf. Jadi Allah pun dah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah dah turunkan. Allah dah turunkan, Allah dah berikan kepada kita ni, manusia-manusia ni, pakaian, ya, bahan-bahan untuk buat pakaian yang boleh menutup aurat. Tapi atas manusia itu sendiri sama ada dia nak buat untuk tutup aurat ataupun dia tidak tutup aurat. Itu atas manusia sendiri. Allah dah bagi dah. Jadi pilihan terletak pada kita sendiri. Adakah kita ingin menurut syariat Allah ataupun kita nak melawan arus, melawan syariat itu tadi. Baik. Itu adalah pengertian dan juga dalil berkenaan pakaian dan perhiasan. Pada tajuk 2.1. Okey. Pada tajuk 2.2, apakah hukum dan etika berpakaian dan perhiasan dalam Islam? Apakah hukum? Pertamanya hukum dan juga kemudian etika. Okey, etika. Baik. Ambil nombor 1 di situ kita lihat. Hukum asal bagi pakaian dan perhiasan adalah harus. Asalnya adalah harus. Sama ada pada badan, pakaian atau tempat. Maknanya sama ada pada badan ataupun pakaian ataupun tempat. Tak kira lah. Okey, hukum ini difahami daripada ayat Al-Quran walau bagaimanapun terdapat pengecualian daripada keharusan tersebut. Okey. Jadi dalam keharusan itu pun adalah pengecualian tertentu. Contoh macam yang Ustaz sebut tadilah, Allah berturunkan bahan untuk membuat pakaian bagi menutup aurat kita. Jadi perlu difahami aurat bagi lelaki sememangnya lah, kita fahami sebelum ni, di antara pusat hingga lutut. Tapi bayangkan kalau kita ke sekolah tak pakai baju. Di sekolah tak pakai baju, malu tak? Jadi yang itu bukanlah daripada setakat sudut syariat, itu juga ditambah lagi daripada sudut akhlak atau adabnya. Jadi kalau kita tengok pada ilmu tu sendiri pun, syariat ni dia umpama pakaian tadi tu, dan akhlak ni dia adalah umpama perhiasan kepada pakaian. Tu pun kita boleh ambil iktibar ya. Baik. Kemudian yang kedua, penggunaan etika berpakaian dan perhiasan dalam Islam tadi ni, hukum dan etika. Kemudian yang kedua, penggunaan emas dan perak bukan untuk urusan jual beli seperti penggunaan bekas yang dihasilkan daripada emas untuk makan, minum dan tujuan lain. Meskipun begitu, 3 keadaan yang dibenarkan. Ada 3. Jadi apa kat sini nak sebut sebenarnya? Penggunaan emas dan perak bukan kegunaan urusan jual beli macam tu, semua tu haram lah, tak boleh lah. Okey. Jadi yang boleh 3 dalam tu, perhiasan untuk wanita mengikut kadar adat setempat. Itu sekadar tu sajalah. Kemudian yang keduanya, cincin perak bagi lelaki. Yang ni boleh. Yang ni boleh. Okey. Kemudian 2.3, keadaan darurat apabila tidak ada bekas lain selain emas dan perak. Dah tak ada sangat nak minum apa semua kan. Jadi bolehlah guna bekas tu. Tapi kalau dah sedap guna, tak boleh lah dah. Hilang lah dia punya disebut sebagai tadi keringanan tadi tu. Jadi dia haram lah kita nak guna emas perak ni kalau kita untuk buat minum ke apa ke. Okey.
Orang lelaki boleh macam mana? Orang perempuan boleh macam mana? Orang lelaki boleh untuk cincin perak. Cincin ya. Jangan pakai rantai pula. Lelaki rantai pun haram pakai. Cincin sahaja. Ataupun gelang. Gelang pun lelaki tak boleh juga. Kecuali adalah atas tujuan perubatan. Itu kalau tujuan perubatan pun emas pun boleh. Ada fatwa juga mengatakan begitulah. Emas pun boleh. Baik. Kemudian kita lihat kat situ pedoman hidup. Apakah pedomannya? Sentiasa bersederhana dalam berpakaian dan jangan jadi mangsa fashion. Jangan nak ikut trend sekarang ni kan. Orang duk trend sekarang ni nak ikut. Trend ni viral. Kita pun ikut, layan. Kena tengok dulu apakah trend tu sesuai dengan syariat Islam ataupun tidak. Kalau sesuai, kalau boleh, syariat membenarkan, tak apa. Kalau tak boleh, kita jangan ikut lah. Tak semua trend yang viral tu dia baik ya. Tak semua begitu. Apatah lagi trend ataupun benda viral yang dibawa tu pula oleh orang-orang bukan Islam ya, orang-orang kafir. Kita tak tahu, kadang-kadang tujuan dia orang memang saja viralkan untuk merosakkan umat Islam. Jadi kena banyak berhati-hati. Baik, kemudian fokus pada potensi dan akhlak diri lebih dari apa yang kita pakai di badan. Tak payahlah nak berhias-hias berlebih-lebih sangat. Berhias sekadar-kadarnya. Okey. Sekadar-sekadar sahajalah. Sebab tu tadi kata bersederhana. Sebabnya Nabi pun sentiasa Nabi pun pesan sebaik-baik perkara itu adalah bersederhana ya. Khairul umur awsatuha. Begitulah lebih kurang ya. Dia punya hadisnya lebih kurang lah. Tak apa nak ingat juga hadis ni, tak banyak hafal. Baik. Kemudian kita tengok pada contoh contoh pakaian dan perhiasan yang diharamkan. Apakah contoh-contoh perhiasan yang diharamkan? Okey, jadi kita tengok yang pertama kat situ, tengok orang lelaki pakai ada rambut purple gitu kan. Itu kita nampak lah dia tu macam lelaki. Tapi kat situ nak tunjuk ataupun nak ceritakan penyerupaan atau penyamaran lelaki dengan perempuan atau sebaliknya. Yang kita panggil sekarang ni kebanyakannya transgender, perempuan lelaki kepada perempuan, ataupun kalau perempuan dia nak jadi macam lelaki, kita panggil pengkit macam tu kan. Ada orang panggil macam tu lah, pengkit. Bukannya ni ya, satu lagi tu tomboy, bukan tomboy. Tomboy tu dia perempuan, dia perawakan dia perempuan, cuma dia perangai dia agak kasar. Jadi dia masih lagi dalam ruang lingkup yang tak ada masalah sebenarnya. Dia cuma perangai dia kasar, itu saja. Tapi luaran dia masih lagi perempuan. Yang ini dia potong rambut pendek, dia pakai pakaian lelaki, kemudian dia berlagak-lagak macam lelaki. Itu yang kalau perempuan ya, pengkit. Kalau kata yang lelaki, dia pakai baju perempuan, habis dia cukur semua bulu badan, habis apa semualah cukurnya. Ada sampai tahap membuang alat kelamin. Nauzubillah, jadi macam itulah. Jadi hukumnya adalah haram. Okey, ada hadis Nabi lah berkenaan dengan pengharaman ini, yang ni. Daripada hadis Nabi ni ada Nabi cakap Rasulullah ni dia melaknat lelaki yang meniru-niru gaya perempuan dan perempuan yang meniru-niru gaya lelaki. Ada daripada hadis daripada hadis Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Itu maksud dia tadilah. Rasulullah melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai dengan perempuan ataupun orang perempuan yang menyerupai lelaki. Okey. Lepas tu ada satu lagi hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Itu marah Nabi ya. Maksudnya apa? Daripada Ibnu Abbas katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang berperangai pondan dan perempuan yang berperangai lelaki. Baginda bersabda, usirlah mereka dari rumah kamu. Usirlah mereka.
Maknanya Nabi memang melaknat. Apa yang berlaku macam sekarang ni, kita lihat kes Sajjad sampai tahap kata nak tukar agama, tak nak jadi Muslim apa, itu terpulanglah. Tapi daripada satu sudut memang Nabi laknat. Selama mana kita nak jadi macam tu, na'udzubillah lah. Tambah pula dulu kesnya pergi ke Mekah dengan berpakaian wanita, semayang bersama jemaah wanita. Umrah tu daripada satu sudut, dia punya umrah dia bukan kita ni Tuhan nak menghukum ke apa, tapi boleh dihukumkan berdasarkan syariat. Tidak sah dia umrah dia, boleh dihukumkan berdasarkan syariat. Tak ada basa-basi lagi, begitu begini, tak ada. Memang tidak sah daripada hukum syariatnya, kerana dia kalau dia umrah, dia melakukan sa'i ke apa ke, dengan tidak ihram sebagai lelaki, kan antara rukun ihram ni jangan tutup kepala. Ini sampai bertudung lituk. Dari mana pula nak datangnya kesahan tentang umrahnya tadi. Jadi na'udzubillah lah, kita jadi macam tu. Baik. Ada lagi hadis-hadis yang lain lah berkenaan dengan Rasulullah melaknat orang lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Baik, kemudian kita tengok pula pakaian sutra. Pakaian sutra ni, yang ni pun haram juga untuk lelaki. Perempuan tak ada masalah, lelaki boleh pakai sutra. Perempuan boleh pakai, lelaki yang tak boleh. Okey. Kecuali kalau dia macam sutra boleh merawatnya ke macam mana, itu lainlah cerita. Tapi secara asasnya hukumnya adalah haram. Okey, ini juga berdasarkan hadis Nabi, ada hadis Nabi ni, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati. Nabi cakap, atau Nabi buat lagi ni, sesungguhnya Nabi SAW mengambil sutera dan memegangnya dengan tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, kemudian bersabda, sesungguhnya dua benda ini haram ke atas umatku yang lelaki. Nabi kata emas dan sutera ni haram, dipakai orang lelaki dan perempuan. Ke atas orang lelaki, perempuan tak apa. Okey. Baik. Kemudian ada hadis juga yang lain berkenaan dengan sutra ni. Nabi Muhammad SAW dia pernah bersabda, uhilla li inasin ummati wa hurrima ala dzukuriha. Halal bagi umatku yang perempuan dan haram bagi kaum lelaki dalam umatku. Halal bagi umatku yang perempuan dan halal bagi kaum lelaki dalam umatku. Itu berkenaan dengan sutra. Baik, kemudian melukis tatu lah apa benda semua ni kan. Ini satu hal juga ni. Satu hal juga Ada dalam hadis Nabi dia berkaitan dengan yang ni lah, yang pondan, berkaitan dengan pondan atau pengkit tadi juga lah. Dalam hadis dia, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'anallahu wal-washimati wal-mustawshimat wal-mutanammisati wal-mutafallijati lil-husni. Panjang sikit hadisnya. Wal-mughayyirati khalqallah ma li la al'anu man la'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Okey. Baik, ini daripada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Allah melaknat perempuan yang membuat tatu. Tatu ni, melukis tatu. Buat tatu pada badan pula lagilah. Lepas tu yang diminta membuatnya. Nak buat tatu dengan meminta buat. Maknanya pelanggan dengan pembuat tatu lah. Lepas tu yang mencabut bulu muka dan yang mengasah gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Kenapa pula aku tidak mencerca mereka yang dilaknat oleh Allah
oleh Rasulullah, sedangkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan firman-Nya yang bermaksud. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Itu dalil lah. Dalil melukis tatu, pengharaman tu lukis tatu, lepas tu cukur bulu kening, kemudian apa lagi, cabut bulu muka tadi tu, cabut ni lah bulu kening, dan juga menjarangkan gigi kecuali kerana kecacatan. Tu tak apa, bab cacat tu tak apa sampai orang duk hina ejek kita, itu lain cerita lah. Okey. Baik, kemudian menyambung rambut pula lah. Menyambung rambut juga adalah haram. Haram. Nabi pun tak suka orang sambung-sambung rambut ni. Adalah hadis dia. Ustaz nak letak setiap hadis sekarang jadi panjang ceritanya. Jadi itulah, boleh cari hadis ni, tak ada masalah. Main sekarang ni dah teknologi, kita mudah type je, InsyaAllah lah yang tu. Okey. Tu tapi cuma sebagai rujukan. Belajar tetaplah kena ada guru, Jadi menyambung rambut bagi lelaki maupun perempuan juga adalah haram. Kerana apa? Kerana menipu. Lepas tu mengubah kejadian. Macam kita kalau dah kepala botak, tak apalah, jelah botak, tak ada masalah pun. Kalau kata nak rawat dengan cara yang alami ataupun secara semula jadi, berminyak ke apa semua tu, kalau kata lambat tak apalah, tak ada masalah. Orang nak kata kita botak ke apa ke, itu dia punya hal, Baik, kemudian mewarnakan rambut dengan warna hitam bagi lelaki dan perempuan, dan janggut bagi lelaki. Ini adalah haram. Tetapi dibenarkan jika digunakan warna lain seperti merah dan kuning. Tak ada masalah. Itu. Kalau nak guna warna lain boleh. Tapi kalau warna hitam, kalau ada uban katakan, tak boleh lah warna hitam. Warna lain tak apa. Nak buat merah ke kuning ke, kalau kuning macam putih lah sikit kan, tak apa. Nak mewarnakan rambut kat situ. Okey. Tapi kadang-kadang kita pun pelik tengok orang ni warna rambut lah apa benda semua kan. Tapi dia ada asas dia, ada asas dia di mana kisah berkenaan dengan hadis lah daripada Jabir. Dia kata Abu Quhafah, iaitu bapa kepada Sayyidina Abu Bakar yang nama sebenarnya Osman. Abu Quhafah ni nama dia Osman. Dan dia memeluk Islam semasa pembukaan Mekah. Maknanya dia kemudian sikit daripada Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam. Tapi masih, maknanya jadi Islam jadi sahabat lah. Yang rambutnya putih bak bunga kemboja. Dia putih rambut dia. Dibawa menemui Rasulullah SAW pada hari penawanan kota Mekah. Lalu baginda bersabda, Nabi cakap apa ni? Dekat ni. Wayyaru hadha bisyai'in wajtanibus sawada. Nabi cakap, ubahlah warna uban rambutnya ini dengan sesuatu dan elakkanlah dari warna hitam. Nabi kata, ubahlah warna rambut tu, nak letak warna apa, tapi janganlah letak warna hitam. Sebab kalau letak warna hitam, rambut asal warna hitam, menipulah. Tapi kalau katalah orang putih, rambut dia warna kuning, contoh, atau warna merah, dia nak warna merah juga ke? Kalau dia Islam lah, kita cerita sekarang ni untuk orang Islam. Dia letaklah pula warna hitam ke? Tapi Nabi tak bagi warna hitam sekarang ni kan, letaklah warna lain. Sekarang Nabi kata, daripada hadis ni Nabi kata jangan letak warna hitam. Jadi secara asas ni jangan letak warna hitam. Bukanlah jangan letak warna asal rambut tu. Nabi tak cakap macam tu, Jadi jangan buat warna hitam sahaja. Atau ada hadis satu lagi, hadis pendek ni Ustaz boleh ceritalah, yang panjang-panjang ni ambil masa sikit kan. Okey, jadi hadis daripada Abu Hurairah pula, Rasulullah SAW bersabda, ghayyaru syaiba wa la tashabbahu bil yahud. Nabi cakap apa? Ubahlah warna uban dan jangan menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi ni macam mana? Mungkin maksudnya orang Yahudi dia warnakan rambut tu dengan warna hitam. Sebab tu Nabi tak bagi. Baik. Ni ada pula satu lagi, mungkin masuk satu lagi yang mengikut hadis yang kemudian ni lah. Hadis Nabi daripada Abu Hurairah juga, kata Nabi, innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Nabi cakap sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnakan rambut. Itu orang dulu. Sekarang ni berlambak dah warna rambut kan. Justru hendaklah kamu berlainan daripada mereka. Okey. Kenapa menghitamkan rambut ni tak boleh?
sebab dia mengandungi unsur-unsur pemalsuan dan mengubah keadaan yang sebenar. Okey, bila dah buat warna hitam tu, nanti orang tua nampak macam orang muda gitu kan. Tu mulalah nak menggatal juga. Padahal dah bercucu dah, nak menggatal macam tu ya. Baik. Jadi sampai setakat itu untuk pelajaran kita lah hari ni ya. Berkenaan pakaian dan perhiasan ya. Jadi kita dah belajar tadi tu berkenaan dengan pengertian pakaian dan perhiasan, kemudian dalilnya ya. Kemudian apa pula hukum dan etika berpakaian tu tadi. Kemudian juga contoh-contoh pakaian dan perhiasan yang diharamkan. Ya, itu contoh-contoh yang telah kita bincangkan tadi. Semoga perbincangan ni ataupun pelajaran yang kita buat ni kamu semua boleh faham lah. InsyaAllah kalau tak apa nak faham, tak apa nak clear, rujuk boleh tanya pada ustaz, ataupun kamu boleh cari bahan rujukan lagi tambahan di mana-mana. Tapi pastikanlah dia berautoriti lah, bukannya main, jangan ambil sebarang-sebarang lah. Takut nanti kita nak cari yang lain dapat benda lain. Okey. Baik. Itu saya rasa sampai sini dahulu. Kita berhenti, insya-Allah kita jumpa akan datang. Dan sebelum tu mari kita sama-sama membaca doa selepas belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.